Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Boleh dengar tak suara saya? Kita buat sound check sikit boleh Alright. Para hadirin yang dikasihi sekalian, kita dah boleh mula sekarang. So, selamat datang ke program Bual Bicara siri pertama Anjuran Institute for Strategic and Sustainable Accounting Development, ISAT, COE di bawah Tunku Puteri Intan Safina School of Accountancy, Universiti Utara Malaysia. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang penting dan menyentuh kehidupan kita semua. Hala tuju pasca COVID-19, peranan cukai dan insentif. Seluruh dunia sedang bercakap mengenai the new normal, kehidupan dalam era pandemik, dan kita melihat bagaimana kerajaan Malaysia begitu proaktif dalam menangani wabak COVID-19 ini. Kita tahu impak COVID-19 begitu besar kepada ekonomi. Perniagaan banyak yang gulung tikar, pekerja terpaksa diberhentikan. Dan di sini kita melihat bagaimana cukai dan insentif yang telah diumumkan oleh kerajaan Malaysia dapat memainkan peranan yang begitu penting dalam meredakan bahang ekonomi daripada wabak ini. Jadi hari ini kita akan membincangkan dan menjelaskan apakah insentif-insentif terutamanya daripada segi cukai yang boleh dimanfaatkan oleh rakyat Malaysia dari segi individu dan juga perniagaan dalam meringankan beban kewangan menghadapi pasca COVID-19. Banyak perkara yang dibincangkan dalam pakej rancangan ekonomi yang dikeluarkan oleh kerajaan dan fokus kita hari ini adalah kepada percukaian, terutamanya kepada pelaksanaan percukaian itu sendiri, apa yang boleh dituntut, bagaimana untuk mendapat insentif tersebut dan dokumentasi diperlukan dan sebagainya. Bersama kita hari ini adalah dua orang panelis yang pakar dalam bidang perakaunan percukaian, iaitu panelis pertama Profesor Madya Dr. Munusami Marimutu ataupun Dr. Sam, dan panelis kedua Profesor Madya Dr. Cik Abdul Rashid. Kedua-duanya pensyarah di Pusat Pengajian Perakaunan Tunku Puteri Intan Safina School of Accountancy, Universiti Utara Malaysia. Dan saya, Dr. Saidato, sebagai moderator anda yang akan mengendalikan sesi bual bicara ini serta membaca komen dan soalan daripada penonton kita hari ini. Jadi jika ada sebarang soalan atau kemusykilan, para hadirin boleh terus bertanya kepada kami melalui Webex, just unmute your mic, dan juga di Webex chat, dan soalan juga boleh dimuat di ruangan komen di FB Live kami, dan saya akan membaca soalan-soalan tersebut untuk dijawab oleh panelis kita pada sesi soal jawab sebentar nanti. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita terus ke topik utama kita. Dr. Sam, are you there? Yes, I'm here, Dr. Said. Okay, great. So for a start, boleh tak terangkan insentif-insentif terutama daripada segi cukai yang boleh dimanfaatkan oleh individu di Malaysia? Silakan. Okay, terima kasih kepada Dr. Saidatul selaku moderator petang ini. Selamat petang saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Cik Abdul Rashid dan kepada semua yang mengikuti program hari ini. Okay. Seperti anda semua tahu, bila virus SARS berlaku pada tahun 2003, okay, KDNK sebelum itu 2002 was 7.1, dan bila SARS was there, the KDK was 4.6. So kerajaan pada masa itu terus melaksanakan pakej rangsangan ekonomi yang membolehkan KDNK naik ke hingga 6.5% pada tahun yang sama, pada tahun yang suku yang keempat. So apa yang berlaku sekarang ini, COVID-19 sama seperti dulu. So kerajaan telah memperkenalkan 4 pakej rangsangan ekonomi. Okay. Of course, pakej ini adalah penting untuk menangani impak kepada rakyat dan juga ekonomi negara. Okay. So bantuan kerajaan ini adalah semata-mata untuk menyokong operasi perniagaan, impairment of the business, dan juga better inflow of the cash flow. Okay. So walaupun kerajaan dah memperkenalkan 4 pakej ini, ada juga kita baca dalam surat khabar, ada hotel dan perniagaan yang telah ditutup walaupun ada pakej begini. So saya akan lebih fokus kepada pencukaian yang melibatkan individu.
Daripada keempat-empat pakej rangsangan ekonomi ini, yang berkaitan dengan rakyat. Even tema untuk pakej rangsangan ekonomi was bantuan rakyat, kemudian prihatin lindungi rakyat, kemudian kita ada penjana yang berasaskan memperkasakan rakyat. So, saya akan lebih fokus. So, bila saya ada analisa keempat-empat pakej ini, saya dapati ada 7 insentif percukaian untuk individu. Ada 7 insentif yang berkaitan dengan individu. Yang pertama adalah berkaitan dengan perbelanjaan pelancongan. Itu sebanyak RM1,000 untuk setiap individu. So pelancongan hanyalah untuk domestik sahaja. Bila seseorang individu melancong ke dalam negara ataupun luar negara, sebelum itu memang tidak dibenarkan. Tapi untuk membantu meningkatkan pelancongan domestik, sebab border kita telah ditutup, tiada pelancong luar yang datang. So kerajaan telah telah memberi insentif sebanyak 1,000 seorang daripada 2 tahun taksiran, daripada 1 Mac sehinggalah 31 Disember 2021. Maksudnya 2 tahun taksiran 2020 dan 2021. So anda bolehlah gunakan peluang itu untuk melawat negeri-negeri dalam negara kita. Of course, bukan semua perbelanjaan boleh dibenarkan. Ada 2 kategori yang dibenarkan dalam prosedur yang saya telah dapati, iaitu anda boleh tuntut perbelanjaan penginapan, iaitu hotel. Tapi hotel itu mestilah yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Dan juga satu lagi, bayaran masuk ke pusat tarikan pelancongan. Selain daripada itu, memang tiada apa-apa berkaitan dengan perbelanjaan penginapan. Of course, bila anda melancong, syarikat pun akan dapat aliran tunai yang baik. So ini boleh merangsangkan permintaan pelancong. Di Pulau Pinang, peniaga cendol sebelum ini masa PKP tiada perniagaan. Bila dibuka, mereka dapat pendapatan, tapi tidak seperti dulu kala. Begitu juga dengan peniaga air kelapa. Dulu belanja 200 biji, jual 200 biji kelapa, sekarang hanyalah 40 biji. Same thing goes for the rental of bicycle. Dulu dia boleh rent 100, sekarang hanyalah 50 basikal saja. Dah ada pengusaha basikal ni yang telah membaiki basikal dan membeli basikal semata-mata untuk buat persediaan tahun melawat. So itulah perbelanjaan yang pertama, perlepasan cukai untuk individu yang pertama untuk kita semualah. So memanfaatkanlah pelancongan sebanyak 1,000 ini. Saya ulang, hanya belanja hotel dan bayaran masuk ke pusat tarikan pelancong. Yang kedua ialah masih berkaitan dengan pelancongan, sebab efek yang paling kuat terhadap COVID pada permulaan adalah sektor pelancongan pada mulanya. Sehinggalah PKP dilaksanakan. So cukai perkhidmatan. Dikecualikan untuk semua hotel. Hotel dimaksud di sini ialah untuk rumah tumpangan, penginapan, pangsa bersewa. Tapi senarannya ada dalam jadual A dalam peraturan cukai perkhidmatan. So hotel, bila cukai perkhidmatan dikurangkan, maksudnya kadar hotel akan berkurangan. Anda pun kalau melawat, anda nampak dulu hotelnya rate-nya lain, sekarang kurang. Tapi dia hanya dikecualikan daripada mulai 1 Mac, Mac sehingga 30 Jun 2021. Dan satu lagi ialah berkaitan dengan cukai pelancongan. Yang ini tidak berkaitan dengan warga negara Malaysia.
bukan warga negara Malaysia yang datang lawat ke Malaysia, tinggal di hotel, mereka akan dikenakan sebanyak RM10 semalam. So yang ini dikecualikan. Tapi sekarang the border is closed, so mungkin tak berkaitan untuk kita semua. Okay. Yang ketiga, adalah berkaitan dengan bila majikan memberikan barangan-barangan ICT kepada anda. So, pengecualian sebanyak RM5,000. So, kalau majikan anda memberikan anda barangan ICT dimaksud di sini ialah komputer, tablet, PC dan sebagainya. So sehingga RM5,000 bila majikan beri pada anda, anda akan dikecualikan cukai. So bila barangan diberi oleh majikan kepada anda tertakluk kepada cukai di bawah Seksyen 321B manfaat barangan. So di sini bila majikan anda memberi anda telefon bimbit, komputer sama ada PC atau laptop dan juga tablet, so anda tidak akan dikenakan sebarangan cukai. Itu. So kemudian yang keempat, pelepasan yang keempat adalah berkaitan dengan satu cukai pelepasan khas pendapatan. So seperti kita maklum, kita ada pelepasan gaya hidup. Gaya hidup maksudnya kita beli buku, peralatan sukan, komputer, gym dan sebagainya, semuanya terhad kepada RM2,500. Tapi dalam pakej perangsang ekonomi ini, kerajaan sejajar dengan kerja dari rumah dan juga belajar dari rumah, kerajaan buat satu tambahan, iaitu tambah sebanyak RM2,500. Maksudnya sebelum ini RM2,500, tambah lagi RM2,500. Tapi yang pertama RM2,500 ini termasuk buku, peralatan sukan, komputer dan sebagainya. Tapi yang ini special, 2005 special, hanya semata-mata untuk telefon bimbit, komputer dan tablet. Dan dia hanyalah untuk tahun 2020 sahaja. Tahun ini saja. Kemudian untuk mereka yang ada pelepasan yang kelima untuk individu, pelepasan yang kelima adalah untuk ibu bapa. Ibu bapa yang ada anak-anak kurang daripada 6 tahun, bila mereka hantar anak-anak ke taman asuhan dan didikan, tapi taman asuhan atau taman pendidikan mestilah berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kalau anak-anak anda belajar ataupun masuk ke taman asuhan, daftar ke taman pendidikan, umurnya kurang daripada 6 tahun, so pelepasannya bukan lagi RM1,000. Pada mulanya RM1,000, naik RM2,000. Sekarang untuk 2 tahun taksiran yang pertama, 2 tahun taksiran 2020 dan 2021 sebanyak RM3,000. Salah seorang daripada parent tu boleh claim lah. So ini satu benda yang perkara yang baik untuk mereka yang ada anak-anak yang kecil kurang daripada 6 tahun. So setiap mereka boleh mendapat pelepasan cukai sehingga RM3,000. Yang ini perlulah ini sebut sebagai pelepasan yuran. Kalau sebut yuran mestilah ada resipnya. Yang keenam, pelepasan individu berkaitan individu. Yang keenam adalah berkaitan dengan cukai keuntungan hartanah. Ini bagus ni ya. So setiap daripada kita ni sebuah rumah, satu rumah kediaman boleh kita jual dan dikecualikan cukai dalam seumur hidup kita. Under this untuk merancangkan pasal hartanah ini, kerajaan telah memberi pengecualian kepada individu yang berwarga negara. So warga negara Malaysia, individu, mereka boleh jual rumah. Pengecualian untuk sebanyak 3 buah rumah. Tapi ini pun tertakluk tarikhnya 1 Jun tahun ini sehinggalah 31 Disember 2021. Tapi ada syaratnya. Rumah yang anda nak jual itu, rumah itu mestilah bukan daripada pemberian daripada isteri kepada anak, isteri kepada suami atau ayah kepada anak dan sebagainya. Maksudnya tidak boleh diperoleh daripada hadiah. Yang ketujuh. Yang ini pun berkaitan dengan rumah.
So untuk merancangkan pemilikan rumah, kerajaan melalui pakej ini telah memberikan pengecualian duty stamp. So duty stamp. Sesiapa yang membeli rumah dalam membuat rumah, maksudnya perjanjian jual beli pada tarikh 1 Jun 1 Jun tahun ini sehinggalah 31 Mei 2021, okey, duty stamp-nya akan dikecualikan. Tapi ada syarat juga, rumah itu mestilah dapat diskaun sampai 10% dan untuk rakyat Malaysia. So itulah insentif individu yang saya dapati untuk untuk 3 pakej berkaitan. Okey. Yang lain semua adalah berkaitan dengan korporat. Tapi saya akan sentuh lebih kurang 3 jenis korporat. Okey. Sebelum Dr. Chet bincang tentang pencukaian dari segi PKS. Okey, allowance modal. Okey, bila sebuah syarikat melabur untuk peralatan, okey, kelengkapan dan sebagainya, allowance modal akan diberikan. Allowance modal ni adalah satu bentuk potongan yang kita boleh mengurangkan pendapatan sebuah syarikat. So allowance modalnya adalah allowance permulaan pertama sebanyak 20%. Kemudian kita ada allowance tahunan 20-14-10. So kalau kita ambil allowance modal yang initial allowance 20% dengan annual 20%, perlukan 4 tahun. Kalau kita ambil yang kelengkapan 10% allowance tahunan, dia ambil lebih kurang 8 tahun. So untuk tahun pelaburan, untuk mesin, peralatan dan peralatan ICT. 3 benda ni. Mesin, peralatan dan ICT ini perbelanjaan modal yang layak, okey. Allowance modal ini dipercepatkan, diperkenalkan. Maksudnya the initial allowance is 20%, the annual is 40%. So tahun berikut 40%. Masih dalam 2 tahun semuanya akan di-claim lah, claimable lah maksudnya. Dan baru-baru ni dalam perjalanan itu telah dilanjutkan. Mula-mula 1 Mac hingga 31 Disember 2020 sekarang dilanjutkan ke 31 Disember 2021. Ini baguslah untuk syarikat-syarikat yang kecil ataupun mana-mana yang buat pelaburan dalam mesin, peralatan dan peralatan ICT. So dapat allowance modal yang lebih dipercepatkan. Maksudnya dalam masa 2 tahun boleh dapat balik semua yang kita labur dan kita boleh offset. Okay. Yang ke-9 adalah berkaitan dengan menjadikan Malaysia sebagai tempat pelaburan yang baru. So dalam pembentangan penjanaan ini Perdana Menteri telah memberikan insentif kalau syarikat luar yang boleh bawa masuk ke Malaysia, melabur ke Malaysia. So kalau mereka labur antara 300 hingga 500 juta, mereka akan dapat 0% cukai sehingga 10 tahun. Kalau lebih daripada 500, mereka akan dapat kadar cukai 0% tapi untuk 15 tahun. Dan untuk syarikat sedia ada di Malaysia yang bawa segmen ataupun facilities luar daripada luar bawa ke Malaysia, mereka boleh mendapat allowance cukai pelaburan sebanyak 100% sebanyak 5 tahun. Okay, of course pelaburan daripada luar negara ini cukup penting untuk kita. Bila syarikat luar datang melabur di Malaysia, tempat itu akan boleh dimajukan. Kilang yang mereka bina itu, vendor-vendor tempatan boleh memperoleh manfaatnya. Mungkin perumahan, kawasan perumahan boleh naik, dan yang paling penting adalah pekerjaan. 3 perkara yang boleh secara indirectly akan bantu rakyat Malaysia dari segi pekerjaan, the increase of business among the locals and also among the local supplier. So itu tujuan dia. So yang ini sahaja untuk pelepasan individu dan juga sedikit korporat. Kalau ada masa saya akan cerita lagi lah lain-lain insentif. So I give it back to Dr. Saidatul now. Okay, thank you so much Dr. Sam for the wonderful explanation untuk individu punya pelepasan dan insentif.
Jadi kita dah tahu berkenaan dengan individu, lepasan dan insentifnya, kita pula nak tahu apa yang tersedia untuk peniaga. Jadi kita terus kepada panelis kita yang kedua, Dr. Cek, ada ke? Ya, ada. Dr. Cek? Okey. Boleh Nampak suara dah. saya? Segak lah ni. Okey. Jadi kita nak tahu apa insentif yang tersedia terutamanya untuk peniaga kecil dan sederhana yang amat terkesan dengan COVID-19 ini, Doktor. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Dr. Saidatul yang menjadi moderator pada program pada petang ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada ISAT yang menganjurkan program ini dan menjemput saya dan Dr. Munasami untuk sama-sama berkongsi pengalaman ataupun knowledge dengan para pelajar dan orang awam. Jadi seperti yang telah diterangkan oleh Dr. Munasami tadi berkaitan dengan insentif pencukaian kepada individu, saya di sini akan menyentuh insentif yang disediakan oleh kerajaan kepada komuniti perniagaan, komuniti korporat. Okay. Jadi kalau kita lihat semenjak PKP dilaksanakan pada 18 Mac yang lalu, ia memberi kesan yang agak dahsyat lah kepada komuniti perniagaan, terutamanya SME lah, perusahaan kecil dan sederhana, di mana aktiviti ekonomi boleh dikatakan terhenti, kecuali beberapa aktiviti yang dianggap sebagai penting kepada sektor, kepada ekonomi negara dibenarkan beroperasi. Yang lain-lain itu kebanyakannya berhenti. Tidak ada income selama lebih kurang 3 bulan, 3 atau 4 bulan sebelum kerajaan memperkenalkan PKP ya, pemulihan. Bersyarat tu sedikit sektor ekonomi yang penting diperkenalkan, dan mulai 10 Jun kerajaan memperkenalkan PKP pemulihan, di mana boleh dikatakan hampir keseluruhan aktiviti ekonomi dibenarkan beroperasi. Jadi dalam masa pelaksanaan PKP, kita lihat ramai, banyak PKS yang terkesanlah daripada langkah ini kerana tidak ada aktiviti ekonomi, tidak ada income yang masuk, dan mereka terpaksa memberhentikan pekerja. Berlakunya pemberitaan pekerja yang agak serius lah. Jadi untuk menangani ataupun kerajaan melihat ini sebagai suatu yang perlu diambil tindakan, jadi untuk mengurangkan beban kepada PKS ni, jadi kerajaan telah mengambil beberapa langkah, memperkenalkan beberapa insentif di mana ianya boleh diambil kesempatan oleh para peniaga. Jadi saya akan membincangkan beberapa insentif yang diberi oleh kerajaan semasa ucapan YB Perdana Menteri dalam ucapan pakej rangsangan ekonomi. Tetapi dari segi urutan tu tidak ada yang prioriti atau sebagainya lah. Ia mengikut random. Okey. Jadi kita lihat yang pertama, disebabkan PKS adalah sektor yang paling terkesan dalam krisis COVID-19 ni. Jadi kita lihat insentif yang kerajaan pertama yang sediakan iaitu memberi rebate cukai sebanyak 20,000 kepada PKS untuk setiap tahun sehingga tempoh 3 tahun taksiran, RM20,000. Walau bagaimanapun rebate ini bukan kepada semualah. Yang ini kepada syarikat-syarikat baru. Syarikat-syarikat baru yang ditubuhkan mulai 1 Julai, ditubuhkan dan beroperasi mulai 1 Julai sehingga 31 Disember. Jadi syarikat-syarikat baru ni biasanya syarikat bila beroperasi mereka perlu menyediakan anggaran cukai, anggaran cukai untuk dibayar pada tahun beroperasi lah, sebab sekarang kita menggunakan self assessment system di mana tahun beroperasi PKS tersebut perlu menyediakan ansuran pembayaran cukai. Jadi dalam kes ini kerajaan memberi rebate cukai sebanyak 20,000
Dan PKS sendiri sebenarnya kadar cukainya adalah lebih rendah daripada syarikat biasa, di mana 50,000 keuntungan yang pertama tu dikenakan pada kadar ada gangguan sikit ya, pada kadar yang lebih rendah daripada cukai korporat. Okey, itu yang pertama. Okey. Minta peserta tolong mute mic ya. Ada yang share tadi, share konten tadi. Oh. Okey ya. Yang keduanya penundaan bayar angsuran. Okey, bayaran angsuran. Perlu diingat di sini bayaran angsuran korporat perlu menyediakan angsuran setiap bulan dan dihantar kepada lembaga hasil selepas dibuat anggaran. Biasanya sebulan sebelum tarikh tutup akaun dibuat anggaran untuk dibayar cukai pada tahun berikutnya. Dan untuk tujuan memberi sedikit keringanan kepada PKS ni, kerajaan memberikan penundaan angsuran ni ya untuk tempoh 3 bulan. Awalnya 3 bulan tapi kerajaan lanjutkan lagi pada 3 bulan. Jadi yang ini merupakan angsuran merupakan penundaan bukan pembatalan penundaan. Jadi at the end of the accounting year end tu mereka perlu jelaskan jugalah. Okay, cuma di sini memberi sedikit ruang aliran tunai kepada PKS. Lebihan sepatutnya dibayar cukai angsuran tu boleh digunakan untuk melabur membangunkan perniagaan mereka yang terkesan akibat COVID-19. Okey. Kerajaan juga menggalakkan PKS ni yang kecil-kecil ni untuk meningkatkan daya saing mereka di pasaran, menggalakkan mereka bercantum proses take over ataupun merger acquisition and take over. Okay. Di mana apabila syarikat-syarikat PKS ni bersatu ataupun bergabung, jadi kerajaan mengecualikan duty stamp ke atas apa-apa dokumen berkaitan dengan proses penggabungan tersebut. Okey, yang disempurnakan mulai Jun sehingga mulai Julai dan Jun 2021 dah habislah. Okey, masih ada Julai 2020 sehingga Jun 2021. Jadi sebarang documentation berkaitan dengan proses mengambil alihan dan juga penggabungan dalam tempoh tersebut akan dikecualikan duty stamp. Okey. Yang seterusnya kalau kita lihat Dr. Sam telah sentuh tadi, antara sektor yang paling terkesan akibat COVID-19 ini adalah sektor pelancongan. Okey, sektor pelancongan di mana hotel-hotel tidak dapat menerima pelanggan, tidak dapat menerima pelancong. Sepadan negara ditutup, tidak ada pelancong daripada luar negara datang. Pelancong di dalam negara duduk di rumah selama beberapa bulan, tidak boleh merentas negeri dan sebagainya. Jadi tidak ada bisnes bagi mereka. Sedangkan mereka perlu membiayai kos-kos operasi seperti pekerja dan kos-kos utility yang lain. Jadi ada yang mengambil langkah membuang pekerja-pekerja, terutamanya pekerja yang bersifat kontrak dan sementara. Jadi untuk menggalakkan pelancongan selepas sektor pelancongan dibuka selepas PKP pada 10 Jun yang lalu, jadi kerajaan telah memperkenalkan beberapa insentif untuk menggalakkan pelancongan di dalam negara dahululah disebab sepadan negara masih ditutup. Jadi hotel-hotel sekarang ni mengharapkan pelancong-pelancong dari dalam negara untuk merancangkan kembali perniagaan mereka. Jadi yang di pihak individu, Dr. Munir Sami dah sentuh tadi, di mana untuk individu yang melancong dalam negara diberikan 1,000 lah, boleh claim dalam borang income tax nantilah, tahun depan lah biasanya kita isi ya. Okey, jadi simpan resit-resit tu itu untuk individu. Tapi untuk perniagaan, sama juga macam PKS yang lain, diberi penangguhan angsuran bayaran cukai sehingga Disember 2020. Jadi mereka tak perlu bayar angsuran lah. Jadi duit yang ada lebihan untuk bayar cukai itu boleh digunakan untuk kegunaan mereka lah. Okey. Kemudian
kerajaan mengecualikan beberapa cukai seperti Dr. Sam dah sentuh tadi, cukai pelancongan, cukai SST, dan juga cukai perkhidmatan. Jadi secara tak langsung apabila cukai ini dikecualikan, benefitnya adalah individu lah. Individu dia membayar sewa hotel yang lebih murah lah. Tetapi di peringkat hotel dia dapat menarik pelanggan. Kalau dulu mungkin kita berfikir 2-3 kali sebab kos hotel yang tinggi disebabkan oleh kos hotel itu sendiri dan cukai kerajaan. Okay, apabila kerajaan menangguhkan cukai, jadi sedikit sebanyak kadar cukai, kadar penginapan hotel itu akan berkurangan, dan ini secara tak langsung menggalakkan orang-orang kita menginap di hotel-hotel yang mungkin kalau dulu dia rasa mahal lah. Mahal, mungkin sekarang disebabkan tidak ada cukai ni, mungkin kadarnya lebih rendah. Okay. Alright. Kemudian kerajaan juga menyediakan perbelanjaan yang layak berkaitan dengan pelancongan ni. Syarikat-syarikat yang membelanjakan untuk tujuan projek pelancongan ni diberi tolakan 2 kali. Tolakan 2 kali di sini bermaksud sekiranya syarikat tu membelanjakan 10,000 di dalam tahun berkenaan, syarikat tersebut boleh menuntut perbelanjaan tersebut sebanyak 20,000 lah. Okay, itu tolakan 2 kali ke atas projek-projek pelancongan yang diluluskan. Okey. Kemudiannya itu dari segi PKS. Kemudian dari segi pemilik bangunan. Pemilik bangunan sama ada individu ataupun syarikat yang menyewakan kepada syarikat lain ataupun syarikat lah biasanya ataupun SME lah biasanya yang menyewa bangunan ni. Okey. Jadi kerajaan memberi tolakan perbelanjaan sewa tersebut dibenarkan sebagai tolakan. Rental ni contohnya PKS ni menyewa satu premis daripada seseorang dengan setengah kadar. Kemudian disebabkan ini adalah bangunan pemilikan swasta, jadi macam kerajaan kerajaan mengecualikan sewa kan untuk tempoh PKP. Tapi swasta kerajaan tidak mengecualikan sewa. Cuma dia beri galakan. Sekiranya sewa tu dikurangkan, emang kurangan sewaan tu boleh ditolak sebagai perbelanjaan yang dibenarkan. Okey, dengan syarat pengurangannya mesti melebihi 30%. Contohnya kalau sebelum ni dia sewakan 1,000 sebulan kepada PKS untuk sewa, kemudian disebabkan COVID-19 ni dia turun kepada 700. Jadi yang 300 tu si owner bangunan tu, pemilik bangunan tu boleh menggunakannya sebagai satu bentuk tolakan cukai. Okey. Kemudian Dr. Sam dah sebut tadi berkaitan dengan accelerated capital allowance. Yang ini untuk perbelanjaan lah. Biasanya capital elang modal biasanya mengambil masa lebih kurang 5 ke 10 tahun untuk dapat claim kembali semua perbelanjaan. Tapi untuk COVID-19 ni kerajaan telah memberi sedikit insentif kepada PKS yang membelanjakan perbelanjaan modal yang layak lah, terutamanya berkaitan dengan mesin dan barang-barang ICT. Sebanyak dalam tempoh 2 tahun lah. Dalam tempoh 2 tahun saja mereka boleh menuntut kembali perbelanjaan dalam bentuk elang modal. Okey, kalau dilihat komponen ICT ni, sebelum ni memang dah ada beberapa barang ICT yang dapat accelerated capital allowance. Tapi kerajaan telah memperluaskan lagi accelerated capital allowance ni termasuk mesin dan peralatan. Okey. Kemudian untuk syarikat-syarikat yang menyediakan ataupun membelanjakan perbelanjaan untuk renovation dan refurbishment, sehingga 300,000
Jadi perbelanjaan tersebut kalau ikut normalnya, dia sama ada tidak layak menuntut sebagai perbelanjaan layak ataupun tidak layak sebagai tuntutan, membuat tuntutan kepada elang modal. Tapi dalam ni kerajaan telah memberi insentif sekiranya syarikat membelanjakan sehingga 300,000 untuk tujuan renovation bermula daripada Mac sampai Disember 2020. Okey. Perbelanjaan tersebut dibenarkan sebagai satu bentuk tolakan dalam pengiraan cukai. Semuanya apabila perbelanjaan tersebut telah ditolak sebagai perbelanjaan yang dibenarkan, perbelanjaan yang sama tidak boleh lagi dibenarkan untuk ditolak elang modal. Kalau perbelanjaan itu layak dituntut elang modal lah. Okey. So peniaga kena lihatlah sama ada nak menuntut elang modal ataupun nak menuntut perbelanjaan yang dibenarkan ke atas perbelanjaan tersebut. Okey. Kemudian kalau kita lihat kerajaan juga mengecualikan import duty duty import kepada barang-barang yang diimport ataupun mesin-mesin atau peralatan lokal untuk tempoh 3 tahun. Okey, di sini juga satu insentif lah kepada peniaga kerana kos untuk mengimport barang-barang tersebut akan berkurangan. Okey, jadi akan sedikit sebanyak secara tidak langsung menjimatkan perbelanjaan mereka untuk membeli item-item ataupun barangan-barangan tersebut lah. Okey. Dan cukai jualan juga. Cukai jualan bagi kenderaan. Yang ni untuk memacu kembalilah sektor automotif. Kalau dulu kita dikenakan cukai berapa persen itu tengok automotif lah. Tapi sekarang kerajaan mengecualikan cukai jualan 1% ke atas jualan kereta penumpang pemasangan tempatan. 1%. Jadi maksudnya tidak ada cukai jualan lah. Okey. Bagi tempoh 15 Jun hingga Disember 2020. So secara tak langsung syarikat-syarikat pengeluar kenderaan tempatan ni sebab cukai jualan dia tidak ada, so boleh mengurangkan harga harga kenderaan yang dijual dan secara tak langsung mungkin akan meningkatkan permintaan ke atas kenderaan pemasangan tempatan. Okey. Manakala untuk kenderaan yang diimport juga kerajaan memberikan pengecualian, tapi pengecualiannya adalah sebanyak 50% saja. Okey. Jadi kedua-dua pengecualian tersebut tujuannya adalah untuk merangsang ekonomi dan di sini lebih khusus kepada sektor automotif. Okey. Jadi beberapa insentif lain yang boleh saya sentuh iaitu yang pertamanya berkaitan dengan perbelanjaan modal oleh syarikat asing. Syarikat asing yang ini Dr. Munusami pun sudah sentuh, iaitu perbelanjaan modal di antara 300 hingga 500 oleh syarikat asing di Malaysia, dia akan mendapat kadar cukai 0% selama 10 tahun. Okay. Manakala bagi syarikat asing yang membelanjakan perbelanjaan modal melebihi 500 juta, bukan ribu tadi, ada sebut ribu tadi, juta, ribu tak berbaloi 500 juta, so kadar pengecualian dia sehingga 15 tahun, 15 tahun, 0%. Okey. Kemudian potongan cukai ke atas perbelanjaan yang layak kepada majikan yang melaksanakan atau membuat penambahbaikan pengaturan kerja fleksibel yang sedia ada. Okey. Jadi disebabkan COVID-19 ni ramai ibu bapa yang mungkin tidak dapat bekerja secara normal. So dalam norma baru ni mereka terpaksa bergilir-gilir dengan anak-anak, dengan suami, dengan pasangan untuk bekerja. Jadi majikan yang memberi insentif kepada pekerja untuk tujuan pengaturan kerja fleksibel ni, perbelanjaan tersebut boleh mendapat tolakan cukai.
Contoh dia mungkin dia sediakan komputer, laptop dan sebagainya untuk membolehkan staf dia bekerja di rumah. Ataupun bekerja mengikut masa yang bukan masa yang normal lah, 8 ke 5. Mungkin dia boleh bekerja sedikit lewat tapi di rumah. Jadi apa-apa perbelanjaan yang berkaitan untuk menyediakan waktu kerja fleksibel tu boleh dibenarkan sebagai tolakan kepada cukai pendapatan. Okey. Kemudian melanjutkan tempoh dan meluaskan skop perbelanjaan yang layak untuk potongan cukai atau elang modal bagi mencegah COVID-19. Okey. Yang ni mana-mana majikan yang membelanjakan sebahagian daripada pendapatan mereka untuk tujuan spesifik berkaitan dengan COVID-19. Contohnya mungkin kos ujian saringan COVID-19, majikan tanggung. Majikan tanggung, so perbelanjaan tersebut boleh ditolak. Okey. Kemudian pembelanjaan membeli peralatan PPE, personal protective equipment, dan juga pengimbas suhu. Okey. Semua tu kalau ikut normalnya dulu ni mungkin tidak dibenarkan sebagai tolakan, ataupun mungkin tidak layak untuk mendapat elang modal, tapi disebabkan COVID-19 ni kerajaan telah memberi sedikit pelonggaran kepada peniaga, yang mana perbelanjaan tersebut sama ada boleh ditolak sebagai perbelanjaan yang dibenarkan ataupun boleh ditolak sebagai elang modal. Okey, jadi terpulanglah kepada peniaga untuk mengambil kesempatan daripada insentif-insentif yang kerajaan berikan. Jadi itu Dr. Sai, itu antara insentif-insentif yang saya dapat ambil lah daripada pakej rangsangan ekonomi yang bermula 3 kali, kerajaan umum 3 kali, PKP, PKPB dan PKPP. Jadi itu ringkasan lah. Ada yang dilanjutkan. Asalnya diberi sehingga 30 Jun. Dan disebabkan COVID-19 ini belum reda, kerajaan terus melanjutkan insentif ini sehingga Disember 2020. Jadi saya rasa itu saja dari saya untuk pusingan pertama ni. Mungkin ada soalan ataupun mungkin kawan rakan saya Dr. Munis Hami nak tambah apa-apa yang saya mungkin tertinggal, dipersilakan. Ya, balik pada Dr. Sami. Okey, terima kasih Dr. Cek atas penerangan untuk insentif kepada peniaga, terutamanya peniaga kecil dan sederhana. Jadi kalau saya boleh ringkaskan, setakat ini begitu banyak insentif, so it's a good time to buy a house, a car and go for vacation. Semuanya kalau time ni buat memang semuanya murah. Okay, so kita dah buka kepada soalan sebenarnya daripada penonton. Kita ada participant so far ramai juga ni. Boleh terus check kita di Webex ataupun tinggalkan soalan di Facebook Live kita. Tapi sekarang sementara kita nak menunggu soalan, boleh juga terus unmute ya. Kalau ada soalan yang terfikir tiba-tiba nak tanya. Tapi saya nak tanya dengan Dr. Sam dululah kot. Boleh. Sam, bagi saya. Yeah. Okay, so beberapa package yang diceritakan sebentar tadi adalah bersifat one-off. Jadi apakah pandangan Dr. Sam berkenaan perkara ini? Okay, terima kasih Dr. Sai. So, banyak insentif yang kita nampak dalam package rangsangan ekonomi ini bersifat one-off. So, one-off maksudnya dia hanyalah baik untuk ekonomi untuk jangka masa yang pendek. So, untuk jangka masa panjang, kita perlu insentif-insentif yang bersifat dynamic. So, antara yang kita nampak dynamic itu adalah dari segi menjadikan Malaysia sebagai tempat pelaburan. Okay? So, seperti yang Dr. Cek dan saya dah katakan, iaitu kita ke syarikat luar yang bawa masuk pelaburan ke Malaysia, mereka boleh mendapat kadar cukai 0% untuk 10 dan juga 15 tahun. So, one of tu tadi saya dah kata ia lebih kepada jangka masa pendek lah. So, we need to have
long-term incentive that is good for the economy of the country. Okay. Okey. Perlu insentif-insentif yang bersifat dynamic. Okay. So, Boleh bagi sedikit contoh apa insentif yang mungkin boleh diperkenalkan yang bersifat dinamik tu? Contohnya latihan lah. Okay, latihan lah. Especially remember kita tahu tentang gig economy. Gig economy where is the gig ini seperti Grab driver lah atau Food Panda lah, di mana kita ada drivers and also riders. Okay. So kita kena jamin lah dari segi secure and security for them. Okay, secure and security for them. So bagaimana kita boleh secure and security? Kita beri takat ni mereka ni tidak ada precursor dan juga career SP ya. So mungkin kerajaan boleh memperkenalkan precursor dan EPF part of their benefit Okay, and also ownership. Okay, takat ni mereka tiada mungkin susah untuk memperolehi kereta ataupun car. So pendapatan mereka dapat, tapi belanja tiada. Okay, belanja-belanja yang mereka gunakan untuk mendapatkan hasil tu takat ni dalam cukai ni tiada sebarang tolakan dia buat. Okay, itulah. Ya. Okay, Dr. Sai. Okey, terima kasih. Boleh saya bertanya, Cik Sai? Ya. Puan Sai? Ya, saya. Okey, saya nak bertanya sikit berkenaan dengan Dr. Cek. Saya tertarik dengan yang insentif syarikat tadi berkenaan dengan renovation kan. Kita mewakili di syarikat juga lah ni ya. Kita tanya satunya yang insentif tu, sekiranya renovation itu kita buat melalui financing. Jadi financing tu kita tarik dalam 3 tahun ke 5 tahun. Adakah pengecualian cukai itu dikira atas pembayaran yang dibuat ataupun ke atas kos renovation tersebut? Soalan pertama. Dan soalan kedua ialah sekiranya kita ada development yang melibatkan IT, adakah itu juga terlibat antara yang capital expenditure yang kita boleh dapat insentif? Itu soalan kedua. Okay. Terima kasih Dr. Harry atas soalan. Dr. Chet mungkin nak jawab soalan tersebut? Ya, terima kasih Dr. Harry atas soalan tadi ya. Okey, perbelanjaan tadi kita buat loan tak kisah. Sebab loan tu kita bayar berdasarkan term yang dipersetujui. Tetapi perbelanjaan tersebut berapa kos yang dilibatkan dalam tempoh tu dari tempoh Mac sampai Disember. Tapi maksimum dia 300,000 lah. 300,000 kos pengubah suaian pejabat dan juga refurbishment, renovation dan refurbishment premis lah. Jadi dalam keadaan biasa perbelanjaan tersebut tidak dibenarkan sebagai tolakan. Ataupun kalau dia perbelanjaan itu layak, kita boleh claim sebagai elang modal. Okay. Jadi as long as perbelanjaan tersebut lah, kalau mengikut guideline ni, perbelanjaan tersebut berlaku dalam tempoh di tempoh sehingga Mac lah, bulan Mac Mac sampai Disember 2020. Jadi perbelanjaan tersebut dibenarkan sebagai satu tolakan. Okey. Jadi loan tu aspek yang lain, sebab kita dah libatkan kos tersebut. Cuma pembayaran tu kita lewatkan. Kita lewatkan berdasarkan term agreement yang kita buat lah. Soalan kedua tadi perbelanjaan ICT tadi ya. Ya, Perbelanjaan ICT tadi. Perbelanjaan ICT dulu pun memang dah ada. Jenis-jenis perbelanjaan yang layak. Terutamanya yang berkaitan dengan ICT, sebab ICT ni, barang-barang ICT ni kalau dilihat akan mudah menjadi usang lah apabila tempoh yang terlalu lama. So kerajaan sebenarnya memang telah ada pun barang-barang ICT ni yang dibelanjakan boleh dituntut elang modal untuk tempoh 2 tahun saja. 2 tahun saja. Contohnya kita membeli suatu peralatan high-tech bernilai 100,000. Contohnya 100,000.
So kita boleh tolak first year 60%, allowance permulaan 20, allowance tahunan 40, dan second year another 40%. Kalau keadaan biasa, aset-aset yang bukan berbentuk yang tidak layak untuk dapat accelerated capital allowance ni, first year dia akan dapat 20% allowance permulaan dan 20% bergantung pada aset lah. Kalau aset yang ni biasanya 20% lah. Kadarnya 20, 14 dan 10 lah. Okay. Jadi bayangkan tempoh yang kita ambil lah. Mungkin mengambil masa 5 tahun ataupun 8 tahun. Kalau aset tu allowance tahunan dia 10 tahun, mungkin mengambil masa 8 hingga 10 tahun. Tapi dengan adanya insentif accelerated capital allowance ni, syarikat boleh menuntut perbelanjaan tersebut untuk tempoh 2 tahun saja. Okey. Okey. Baik. Jadi terima kasih atas soalan dan jawapan daripada Dr. Cech. Kita sambung sikit dengan jawab soalan yang lain. Dr. Cech tadi ada cerita pasal rebat cukai RM20,000 kepada PKS. Boleh terangkan lebih lanjut? Mungkin bagi contoh sekali. Rebate cukai yang RM20,000 tu Ya. Yang rebate cukai ni RM20,000 diberi kepada syarikat-syarikat baru saja. Baru saja yang ditubuhkan mulai Julai sehingga Disember 2021. Jadi yang ni nak memberi peluang syarikat-syarikat baru yang baru nak bernafas, mungkin income dengan COVID-19 ni yang belum pulih sepenuhnya ni, mungkin dia tubuhkan perniagaan syarikat lah. Kalau perniagaan sole proprietor, dia akan charge under individu. Okay. Jadi syarikat so dia akan dia beri rebate lah. Sebab sekarang ni bila tubuh syarikat, automatically kena buat anggaran bayaran ansuran bulanan cukai. Jadi untuk syarikat-syarikat baru ni, di tahun dia pertama dia beroperasi, selepas dikira cukai, dia akan beri rebate lagi RM20,000 untuk tempoh selama 3 tahun. 3 tahun dia mendapat rebate RM20,000. Contohnya dikira-kira cukai selepas dia tubuh syarikat pada Julai 2020. Kata syarikat dia dia dah telah tengok COVID-19 ni macam mana dia punya ni, dia tubuhkan syarikat yang boleh beroperasi dengan jayanya di zaman COVID contohnya lah. Jadi dia dapat untung yang besar. Mungkin dia buat online ke, online business kan, dapat keuntungan yang besar. Setelah dikira cukai, katalah cukai yang nak perlu dibayar RM50,000. Jadi tolaklah RM20,000 rebate ni untuk tahun pertama. So discount lah. Tahun kedua pun begitu jugalah, hingga tahun ketiga, dan tahun keempat biasa balik lah. Okay, rebate ni cuma diberi pada syarikat-syarikat yang baru nak bernafas. Okey, baik. Terima kasih Dr. Cech. Kalau saya nak bertanya pula kepada Dr. Sam, satu lagi soalan boleh? Dr. Sam, are you there? Boleh Dr. Sam. Okey, nak tanya pasal tabung COVID-19. Kita ada tabung COVID-19 kan? Jadi apa pandangan daripada segi sudut cukai itu sendiri? Okey. So, seperti yang kita maklum, bila kita derma, ada derma yang boleh kita tuntut daripada lembaga hasil. Okey. So, derma yang selalu kita boleh tuntut daripada lembaga hasil adalah berbentuk tunai. Kalau kita beri dalam bentuk barangan, memang tidak dibenarkan. Tapi ada special case untuk tabung COVID-19. Untuk COVID-19, tabung yang ditubuhkan oleh kerajaan, okay, so bukan hanya wang tunai, malah barangan yang kita derma kepada tabung ini pun boleh dibenarkan sebagai potongan cukai. Saya suka nak share lah apa jenis barangan, okay, yang boleh kita tuntut sebagai donation daripada pihak lembaga hasil negeri, iaitu semua tahu tentang ventilator, okay, katil pesakit, pengawal diwin. So kalau kita derma peralatan seperti all this, katil pesakit, ventilator, pengawal dingin, kemudian juga bahan habis guna, okay, seperti mask, hand sanitizer, okay, test kit, PPE,
even barang makanan, okey, mentah sedia dimakan, okey, perkhidmatan seperti kos pembasmian kuman, sanitasi, okey, sanitasi pasar, bangunan, rumah ibadat, okey, even kemah yang kita beri dalam bentuk sumbangan. Maksudnya bukan hanya wang tunai tapi juga peralatan-peralatan yang dikategorikan sebagai yang boleh layak ditutup dalam tabung COVID-19. Okay, of course ada hadnya. Had kepada wang tunai dan barangan ini tetap perlu kepada had yang sedia ada, iaitu kalau individu tidak lebih daripada 7% daripada pendapatan agregat. Manakala untuk syarikat tidak lebih daripada 10%. Of course, bila tuntut perlukan resit. Dalam resit itu perlu ada rujukan MOF, Ministry of Finance. So tabung-tabung yang dibenarkan oleh kerajaan, okey, seperti kita UM pun ada buat tabung COVID-19. Okay, kalau kita buat derma pada universiti dan kita akan peroleh resit yang mungkin ada MOF yang bolehlah tuntut. Okey. Dari segi barangan, MOF ada keluarkan satu format format resit. So kita perlu isi barang itu untuk tuntut untuk bahagian sumbangan. Okey. Terima kasih. Alright, terima kasih Dr. Sam. Okay. Jadi kita pergi ke Dr. Chet pula. Boleh? Dr. Chet, are you still there? Boleh saya. Okay. So, Dr. Chet ada mention pasal pengecualian angsuran cukai kepada syarikat. Jadi kalau dapat pengecualian cukai angsuran ni, dia tak bermaksud dia tidak perlu membayar. Nanti lambat laun kena bayar juga. Jadi apa sebenarnya kebaikan insentif ini kepada syarikat sebenarnya? Okey, harap peniaga syarikat ni tidak salah anggaplah, sebenarnya pengecualian angsuran, bukannya pengecualian cukai. Okey, jadi di akhirnya mereka perlu mengira cukai macam biasa, di ujung tahun kewangan lah, walaupun dibayar angsuran, dikecualikan angsuran, tetapi di peringkat akhir apabila borang taksiran sebenarnya diisi, mereka perlu membayar keseluruhan cukai pada tahun yang angsuran tertangguh itulah. Okey, yang ini bergantung kepada PKS itu sendirilah. Sama ada dia willing to pay the whole amount selepas dibuat taksiran, ataupun dia seolah macam moratorium lah daripada lembaga hasil. Moratorium daripada lembaga hasil. Jadi kalau rasanya tak nak ambil, diberi penangguhan, tapi kalau dia nak bayar tak ada masalah. Itu bergantung pada PKS itu sendirilah, pedagang itu sendiri. Sama ada dia mungkin dalam masa COVID-19 ni disebabkan dia tidak ada income, so dia nak bayar cukai pun tak ada duit. Dan wang yang sepatutnya dia bayar cukai tu mungkin dia boleh gunakan untuk tujuan-tujuan lain, membayar gaji ke, ataupun membeli bahan mentah dan sebagainya. Jadi dia boleh gunakanlah duit yang diperuntukkan untuk bayar cukai itu pada tujuan-tujuan lain perniagaan. Tetapi perlu diingat bahawa ini adalah penangguhan, bukannya pengecualian. Jadi peniaga perlu jangan sonok sangatlah. Mungkin biasanya dia bayar katalah sebulan 10,000 angsuran, katalah 6 bulan dia tangguh 6 bulan, so 60,000 lah. Dia sonok lah dapat 10,000 extra income di masa COVID, and then selepas dia tutup akaun, dikira dia perlu cari sekaligus 60,000 tersebut untuk bayar cukai. Jadi itulah, jadi peniaga kena tengoklah, kena fikirlah sama ada pengambilan angsuran tersebut menguntungkan dia orang atau tidak. Mungkin mereka perlukan aliran tunai lah. Mungkin peniaga-peniaga yang masa COVID sebab terjejas akibat COVID ni, mungkin dia memerlukan aliran tunai. So mungkin dia perlulah kepada penangguhan angsuran tersebut. Tapi perlu ingat dia perlu sediakan dana untuk bayar cukai di akhir tempoh perekawanan dia nanti. Okay. Baik, terima kasih. Kalau daripada segi tadi renovation perbelanjaan pengubahsuaian,
dibenarkan sampai 300,000. Tapi sebenarnya kalau benda tu boleh tuntut elang modal, kenapa kena ambil insentif renovation yang allowable tu? Ya, okey. Ya. Yang ni ya. Yang ini pun bergantung kepada peniaga tu sendirilah. Syarikat tu sendiri. Biasanya kalau bila diberi peluang untuk menolak perbelanjaan tu 100% pada tahun ia berlaku, sepatutnya diambil lah kesempatan tersebut. Ditolak. Ditolak daripada pendapatan, contohnya pendapatan dia 500,000, tolak 300,000 perbelanjaan tersebut, jadi tinggal 200,000 yang akan dicukai. Berbanding dengan kalau dia claim elang modal, mungkin dia boleh tolak first year mungkin dalam 30%, kemudian 20% lagi tahun akan datang dan seterusnya. Jadi yang ini pun sebagai peniaga yang yang cekap, dia perlu mendapat nasihat cukai lah. Mana yang lebih baik, nak tolak sepenuhnya tahun berlaku ataupun dia nak sekiranya perbelanjaan tersebut boleh ditolak elang modal, dia nak pilih ditolak secara ansur-ansur. Mungkin dia tak ada, mungkin pada tahun ni mungkin pada pendapatan dia sikit, pendapatan dia sikit, kalau dia ditolak sekaligus pun mungkin tidak bermakna. Tapi tahun depan mungkin pendapatannya agak tinggi sebab mungkin kita haraplah pandemik COVID ni dah habis, mungkin pendapatan dia meningkat. Jadi dia dah tolak 300,000 tahun ni. Tahun depan dia tak boleh tolak lah. Kecuali dia rugi lah. Kecuali rugi dia boleh carry forward lah. So itulah dia kena tengok lah. Dia kena tengok benefit yang dia boleh dapat daripada sama ada nak menolak sekaligus ataupun nak menolak secara beransur-ansur. Tolakan sekaligus ni mungkin sesuai kepada syarikat yang mempunyai pendapatan yang tinggi ketika COVID ni. Dia tinggi, so dia tolak, dia reduce lah dia punya taxable income. Tapi kalau perniagaan yang rugi, so dia tolak dan dia tak perlu bayar cukai lah kerugian. Tapi kerugian tu dia boleh juga dibawa ke hadapan. Jadi balik pada soalan Dr. Sai tadi, kita kena lihat lah benefit yang mana. Benefit sama ada kita tolak sekaligus ataupun kita tolak ansur-ansur. Sebab dalam income tax boleh tolak sekali je. Sama ada pilih elang modal ataupun pilih yang ni lah. Kalau dia tolak benda tu dah ditolak sebagai perbelanjaan modal yang lain untuk elang modal, dia tak boleh tolak lagi lah sebagai perbelanjaan yang dibenarkan. Okey, selesai? Okey, terima kasih Dr. Cik. Sekarang saya nak buka kepada para hadirin untuk mengemukakan soalan. Boleh terus tanya kepada kita, boleh unmute your mic dan tanya soalan sebelum kita buat conclusion lah, ya. Kita buka kepada sesi Q&A. Tanya soalan sikit boleh? Assalamualaikum dan selamat petang. Tadi saya dengar Dr. Sam sebut bahawa salah satu insentif yang diberikan oleh kerajaan ialah tentang pelancongan kepada individu dan juga kepada yang disebut oleh Dr. Cik, kepada syarikat. Tetapi kalau kita baca di Age hari ini, ada berita tentang permohonan mata Persatuan Agensi Pelancongan ke apa macam tu, MATTA, yang minta government dan bank negara untuk masuk campur, tolong mereka untuk 6 month more extension of moratorium after berakhir September. So dia minta lagi 6 bulan. Disember. Berakhir September. 30 September. 30 September berakhirlah 6 bulan. Tetapi mata minta government pertimbangkan lagi untuk extension lagi 6 bulan. So adakah ini bermaksud insentif yang diberikan oleh kerajaan itu not working very well? Terima kasih. Jadi nak jawab Dr. Sam atau Dr. Cik nak jawab? Dr. Sam jawab Dr. Cik nak jawab ke? Saya jawab. Okey. Ya. Sebenarnya mungkin bagi saya industri pelancongan ni begitu terkesan lah dengan dengan pandemik ni.
di mana mengharapkan pelancong luar negara memang tak ada pada masa sekarang, mengharapkan pelancong tempatan saja, dan mungkin kadar kadar orang panggil kadar penginapan hotel tu mungkin tidak dapat tidak seperti yang sebelumnya, tidak dapat mungkin tidak dapat cover ataupun sedikit cover expenses yang dia ada. Jadi nak kata berkesan tidak berkesan tu mungkinlah pengusaha sektor perhotelan ni memerlukan lebih banyak masa untuk mereka kembali berada pada landasan, sebab mereka terkesan sangat selama hampir 3 bulan zero pelancong and then kemudian kerajaan bagi galakan kepada pelancong-pelancong tempatan ni, sama ada individu ataupun syarikat, untuk sedikit mengurangkan beban kepada pengusaha hotel ni. Jadi mungkin tempoh 6 bulan ataupun 3 bulan ataupun 6 bulan yang diberi kerajaan tu mungkin belum cukup untuk mereka. Kita pun lihatlah, bukan kita sendiri pun dari segi nak melancong pun kita masih berhati-hati. Jadi maksudnya sektor pelancongan ni masih belum berada pada tahap seperti sebelumnya. Jadi mungkin itulah mereka di pihak MATA meminta supaya government extend lagi insentif tersebut agar mereka boleh bernafas dengan dengan tenanglah nanti selepas kalau jika diberi tambahan tu mungkin mereka ada sedikit ruanglah untuk mereka meningkatkan prestasi mereka. Okey. Ya, boleh Amin. Jadu. Okey. Boleh saya tambah sedikit dari chat? Boleh, sila Dr. Sam. Okay, saya pun terbaca tentang artikel MATA tersebut. Okey, iaitu sektor pelancongan yang terjejas sangat, so mereka minta government proaktif intervene ke dalam, sebab kalau bagi bank yang buat decision selepas 30 September, mereka takut bank akan lebih kepada, adalah dua benda itu, dikata bank akan lihat daripada industrial risk dan juga maximizing of the shareholders. Maksudnya mereka pentingkan bank daripada syarikat, dan mengikut pelancong, syarikat pelancong, mereka bukan tak boleh bayar, mereka tak boleh bayar sebabkan demand yang terlalu rendah, sebab border kita dah close. Bila border dah close, survival daripada international earnings akan drop. Okey, juga untuk pekerja-pekerja yang terlibat dalam sektor pelancongan, mereka pun bila pelancong terdatang, pay cut dan sebagainya. So bila pay cut, unpaid leave ataupun ada yang retrench, so mereka akan affect the rate of employment. So dari segi pencukaian, dia about more on cash flow lah. So bila ada moratorium, syarikat akan kurangkan pembayaran kepada syarikat. So bila pembayaran kurang, income kurang, so of course pendapatan pun kurang dan cukai pun rendah lah dari segi pencukaian. Okay, terima kasih. Terima kasih Dr. Sam. Saya buka lagi soalan untuk mungkin ahli staff kita daripada TISA ataupun daripada UUM, daripada Jabatan Bendahari ke, yang nak tanya apa-apa soalan berkenaan cukai dan insentif. Silakan. Okey. Nampaknya tak ada soalan lagi sekarang. Jadi saya rasa kita boleh conclude lah Dr. Sam. Sorry. Ada nak tambah apa-apa? Mungkin harapan kita kepada bajet 2021, harapan saya lah. Mungkin dalam bajet 2021 ini seperti diamalkan oleh kerajaan Australia, kita mungkin boleh employ a tax cut untuk tahun ini sebab kita ada efek terhadap COVID kan.
So kalau tax cut maksudnya kadar cukai akan berkurangan. Dan juga rebate. Okay, rebate yang 400 tu mungkin boleh dipertingkatkan. Okay. Dan childcare, okay, childcare bila COVID-19 ni perbelanjaan ramai yang belanja banyak daripada yang biasa. So childcare yang 2,000 ni mungkinlah boleh dipertingkatkan. Okay, dan akhir sekali kalau boleh kadar cukai korporat pun bolehlah dipertimbangkan supaya dapat reduce setanding dengan negara-negara jiran kita seperti Thailand, Indonesia yang rate-nya lebih kompetitif banding dengan kita lah. Okay. Okey, terima kasih Dr. Sam. Dr. Cek, apa harapan untuk insentif yang akan datang mungkin? Ya, untuk apa ni, kalau kita lihat sekarang disebabkan pandemik COVID-19 ni, pendapatan kerajaan memang berkurang banyak. Disebabkan aktiviti ekonomi tidak berjalan. So pendapatan kurang, tapi dalam masa yang sama kerajaan perlu membelanjakan, memperuntukkan sebahagian yang banyaklah untuk tujuan merangsang kembali ekonomi. Jadi untuk ke depan nanti, bagaimana kerajaan nak mendapatkan kembali cukai untuk terus memastikan operasi pentadbiran negara terus berjalan dengan baik. Jadi kalau kita lihat insentif-insentif yang diberikan oleh kerajaan tu lebih kepada mengurangkan pendapatan kepada kerajaan. Jadi di sini di dalam bajet 2021 nanti mungkin kerajaan akan mengambil langkah-langkah baru untuk meningkatkan kutipan cukai untuk tujuan operasi negara. Cumanya cukai-cukai yang diperkenalkan tu perlu diingatlah supaya tidak menjejaskan rakyat yang telah memang terkesan dengan COVID-19. Jadi ada cakap-cakap angin ni lah yang mungkin tidak pastilah. Kemungkinan GST kembali lah. GST 2.0. Mungkin pada kadar yang lebih rendah. Tapi itu tidak pastilah. Sebab dengan GST ni dari segi pendapatan lebih stabil lah berbanding dengan cukai-cukai yang daripada direct ni but GST ni lebih pada consumption. Consumption indirect lah. Cukai-cukai yang direct ni macam cukai pendapatan, cukai korporat, cukai petroleum. Jadi yang tu disebabkan tidak ada aktiviti ekonomi memang secara tidak langsung memang akan mengurangkan pendapatan kerajaan. Jadi cumanya harapannya supaya sekalipun kerajaan akan memperkenalkan cukai-cukai yang baru, yang kita harapkan supaya cukai-cukai baru yang akan diperkenalkan ataupun langkah-langkah baru yang akan diperkenalkan nanti supaya tidak memberi kesan kepada majoriti rakyat Malaysia, terutamanya yang orang lebih popular kata golongan B40 lah. B40. Jadi itulah harapannya supaya sebab kita faham kerajaan memerlukan kewangan untuk beroperasi. Ini dalam masa yang sama perlu menjaga kebajikan rakyat. Jadi perlulah pakar-pakar ekonomi sidang untuk melihat cara yang terbaik untuk memastikan perjalanan negara tidak terjejas, dalam masa yang sama kesejahteraan rakyat tidak terabai. Itulah. Ya, betul. To balance it all. Okey, terima kasih Dr. Cek dan Dr. Sam atas pencerahan itu tadi. Jadi untuk conclusionnya, kita sebagai rakyat Malaysia perlu sama-sama di samping kita nak menggunakan peluang-peluang dan insentif-insentif yang diberikan kerajaan itu, sebenarnya kita kena ingat apa yang kita berikan itu juga untuk kita. Cukai yang kita berikan itu juga untuk kita akhirnya. Jadi gunakan insentif tu sebaik mungkin untuk meningkatkan kembali industri-industri yang terkesan, terutamanya pelancongan ya. Dan semoga kita semua dapat keluar daripada pandemik ini dengan sebagai satu negara yang lebih baik
daripada segi ekonominya, daripada segi sosialnya dan daripada segi holistically. Okey, terima kasih kepada semua participants dan semua yang terlibat dan semua yang mendengar kita sekarang daripada FB Live ataupun daripada Webex itu sendiri. Dan jika ada sebarang pertanyaan lanjut ataupun ada apa-apa yang nak soal yang tak berapa nak clear tadi ataupun kolaborasi ingin melakukan kolaborasi antara organisasi anda atau dengan Dr. Sam dan juga Dr. Chet ataupun dengan saya sendiri, saya akan sharekan contact number untuk anda hubungilah ya sekarang. Okey. Boleh hubungi untuk sebarang pertanyaan lanjut. Boleh hubungi. Ya. Boleh nampak tak? Okey. Alright. Boleh nampak Okey. So boleh hubungi Dr. Chet, Prof. Madia Dr. Chet di chet@uum.edu.my tu nombor telefon dan nombor telefon pejabatnya, dan juga Profesor Madia Dr. Munusami Marimutu di munusami@uum.edu.my. Saya sendiri Dr. Saidatul di saidatul@uum.edu.my ataupun melalui TISA, Tunku Puteri Intan Safina School of Accountancy. Kita ada email, website dan juga Facebook. Dan juga boleh juga hubungi COE TISA, iaitu Institute for Strategic and Sustainable Accounting Development, ISAD, melalui pengarahnya sendiri Profesor Madia Dr. Rohami Syafiee di rohami@uum.edu.my. Jadi saya rasa sekian dulu. Terima kasih kerana menonton dan saya jumpa lagi anda di lain waktu, di lain acara dan lain event, dan selamat membayar cukai demi negara. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Sai, Dr. Sam dan semua yang terlibatlah dalam program ni. Okey, kalau ada pertanyaan seperti yang Dr. Sai share tadilah, boleh hubungi kami ya. Alright. Okay, terima kasih semua. Okay, so saya akan stop sharing yang ini dan kita akan share balik QR code untuk sesiapa yang ingin buat